Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Rusyatimah binti Muharram, penolong kanan pentadbiran SMK Kuala Selangor. Encik Muhammad Muha bin Ma'aruf, penolong kanan HEM. Tuan Haji Zulkifli bin Kamarudin, penolong kanan co-curriculum. Puan Rumah binti Musdi, penolong kanan petang. Rakan-rakan guru kanan, rakan-rakan guru, para ibu bapa yang saya hormati sekalian, juga murid-murid SMK Kuala Selangor. Hari ini saya ingin membuat taklimat mengenai pengoperasian pembukaan sekolah. Slide ini saya terima daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Taklimat ini mengenai pembukaan sekolah secara berperingkat mengikut fasa PPN mulai 3 Oktober 2021. Pembukaan semula sekolah adalah mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara PPN. Kedua, kehadiran murid yang ditetapkan adalah pada kadar 50% daripada enrolment mengikut penggiliran minggu. Namun, ada beberapa kelas yang akan hadir 100% tanpa penggiliran. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sekolah kita hanya 50% daripada enrolment mengikut penggiliran mingguan, iaitu tingkatan 5 sahaja. Mulai 18 hari bulan Oktober 2021. Dan dalam slide ini juga akan dijelaskan penambahan SOP yang sedia ada. Apakah yang dimaksudkan penggiliran bersemuka? Contoh dalam slide ini kita ada bilangan dalam kelas 36 murid, kumpulan A 18 orang, manakala kumpulan B 18 orang. Maka tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada minggu pertama PDP bersemuka kumpulan A. Manakala PDPR Kendiri adalah kumpulan B. Apakah maksud PDPR Kendiri? PDPR Kendiri bermaksud bahan dikongsi oleh guru mata pelajaran dan murid-murid akan menyiapkan tugasan dalam tempoh seminggu ketika murid kumpulan A sedang bersemuka. Bahan tersebut adalah berkaitan dengan apa yang dipelajari oleh kumpulan A supaya dia dapat dipelajari pada minggu kedua apabila kumpulan B bersemuka. Pada ketika PDPR Kendiri, jadual PDPR ini adalah di bawah penguasaan ibu bapa. Berarti murid-murid boleh menentukan subjek apa yang dia ingin selesaikan tugasan dahulu. Dia tidak bergantung kepada jadual PDP bersemuka. PDPR Kendiri ini murid belajar sendiri, bukannya PDPR secara online. PDPR secara online itu adalah untuk murid tingkatan 1 hingga 4. Guru yang melaksanakan PDPR secara online bersama murid. Tapi PDPR Kendiri jadual ditentukan oleh murid dengan pengawalan ibu bapa. Bahan disediakan oleh guru seperti bahan yang menyokong untuk PDP bersemuka pada minggu kedua. Itu yang dimaksudkan penggiliran bersemuka mengikut minggu. Jadi saya ulang semula supaya tuan-tuan dan puan-puan faham Ketika kumpulan A pada minggu pertama menjalani PDP bersemuka 18 orang ini, 18 orang kumpulan B akan menjalani PDPR Kendiri. Jadual ditentukan oleh murid sendiri, dikawal oleh ibu bapa, diawasi oleh ibu bapa. Bahan disediakan oleh guru. Murid selesaikan sama ada soalan pengayaan atau pengukuhan di mana tugasan ini akan digunakan ketika minggu kedua ketika kumpulan B bersemuka. Jadi dia bersambung. Kalau anak-anak murid tidak melaksanakan tugasan mengikut jadual Kendiri,
maka pada minggu kedua anak-anak kita akan ketinggalan. Jadi besarlah harapan saya tuan-tuan dan puan-puan mengawasi PDPR kendiri anak-anak. Okey. So apabila kumpulan A pada minggu pertama dia bersemuka, sudah pastilah pada minggu kedua kumpulan A akan menjalani PDPR kendiri. Jadualnya murid tentukan sendiri, tapi bahan disediakan oleh guru dan dia mesti siapkan, lengkapkan supaya dia boleh bersedia pula untuk pada minggu ketiga apabila dia bersemuka. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan jika ada guru yang bersetuju untuk mengadakan pembelajaran secara hybrid. Apa maksud secara hybrid? Iaitu dia sedang bersemuka dengan kumpulan A, dia rakam dan secara live, maka kumpulan B boleh melihat rakaman tersebut secara live. Itu adalah hybrid. Yang hybrid ini tidak wajib, cuma mestilah dipersetujui oleh guru, dipersetujui oleh murid. Jika ada guru yang melaksanakannya dan murid kumpulan B bersetuju nak masuk Google Meet secara live, sebab dia melihat pengajaran cikgu bersemuka dengan kumpulan A ni, B dapat melihat secara hybrid, secara live. Itu dibenarkan. KPM membenarkan mana-mana guru yang bersetuju untuk menjalankan pengajaran secara hybrid dan murid kumpulan B bersetuju. Tidak diwajibkan tetapi digalakkan. Seperkara lagi jika guru merasakan perlu menjalani PDPR secara online dengan kumpulan B, juga dibenarkan, tetapi mestilah dengan persetujuan guru dan persetujuan murid dan di bawah makluman tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya bukan sebagai satu yang wajib. Ini adalah inisiatif guru tersebut. Tetapi dua perkara tadi adalah digalakkan. Yang pasti, yang wajibnya ketika kumpulan A bersemuka, 18 orang ini bersemuka, kumpulan B akan menjalani PDPR kendiri. Jadual PDPR ditentukan oleh murid, diawasi oleh ibu bapa, bahan disediakan oleh guru. Itu wajib. Yang pilihan kepada guru dan murid adalah digalakkan, iaitu PDP secara hybrid. Guru mengajar kumpulan A bersemuka, videokan, buat secara live dan melalui Google Meet kepada kumpulan B. Itu mestilah dengan persetujuan guru dan murid dan dalam makluman ibu bapa. Atau ada guru dia dah bagi bahan kepada murid untuk kumpulan B, kemudian dia merasakan dia perlu berjumpa dengan kumpulan B pada waktu malam, atau dia nak jumpa kedua-dua kumpulan, dia nak buat Google Meet ataupun PDPR secara online, juga digalakkan dengan persetujuan guru, dengan persetujuan murid dan dalam makluman ibu bapa. Yang paling penting, bahan disediakan oleh guru untuk PDPR secara kendiri supaya pada minggu depan murid kumpulan B bersedia. Saya harap ibu bapa faham. Jika ada persoalan, bolehlah kemukakan di dalam Kusel broadcast ataupun Kusel discuss, ataupun bolehlah bertanya kepada guru mata pelajaran tingkatan 5. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kita Selangor
adalah berada pada fasa ketiga. Maka pada fasa ketiga sekolah menengah harian, kita lihat yang ketiga bawah sekali, murid kelas peperiksaan awam iaitu SPM di sekolah kita, di sekolah harian hadir secara penggiliran. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan menjelaskan yang hanya berkaitan dengan sekolah kita. Fasa 4, kita lihat sekolah menengah. Pada ruangan yang ketiga, kita lihat nota yang kedua. Murid kelas peperiksaan awam iaitu SPM tingkatan 5, murid tingkatan 3 dan 4 di sekolah harian. Kita adalah sekolah harian hadir secara penggiliran. Jadi saya ingin ulang semula. Ketika ini kita adalah fasa ketiga. Fasa ketiga bererti hanya murid tingkatan 5. Tetapi apabila Selangor masuk fasa keempat, siapakah yang akan hadir ke sekolah secara penggiliran? Mereka adalah murid kelas peperiksaan awam iaitu tingkatan 5, murid tingkatan 3 dan 4 yang akan hadir bersemuka secara penggiliran. Bagaimana dengan murid yang lain? Murid yang lain, nota yang terakhir iaitu tingkatan 1 dan 2 akan menjalani PDPR secara online. Okey, kalau kita pergi semula ke fasa 3, hanya murid tingkatan 5 sahaja hadir ke sekolah secara bersemuka dalam penggiliran minggu. Murid lain akan menjalani PDPR online. Perubahan fasa. Jika sesebuah negeri beralih ke fasa seterusnya, pengoperasian sekolah atau institusi pendidikan KPM mengikut ketetapan fasa baharu akan dilaksanakan selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan ke fasa tersebut. Maka ketika ini apabila telah berlaku perubahan fasa, pihak sekolah akan mengeluarkan surat makluman rasmi untuk tuan-tuan dan puan-puan mengambil tindakan untuk murid tingkatan 3 dan 4 seterusnya. Pelanjutan sesi persekolahan 2021. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, KPM telah membuat ketetapan untuk melanjutkan sesi persekolahan 2021 sehingga Februari 2022. Jadi ketika Mac 2022 itu adalah sesi persekolahan 2022. Pengoperasian dan pengurusan sekolah. Kehadiran. Kehadiran dihadkan kepada 50% enrolment kelas. Contoh, jika kelas anak tuan-tuan dan puan-puan ada 24 orang murid, maka yang akan hadir bersemuka hanyalah 12 orang sahaja pada minggu pertama, manakala 12 orang lagi akan menjalani PDPR Kendiri. Apakah maksud PDPR Kendiri? Bahan dibekalkan, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dikendaki menjalani PDPR Kendiri di rumah berdasarkan tugasan atau bahan yang telah diberi oleh guru. Dan PDPR Kendiri ini di bawah pemantauan tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, kehadiran ke kelas adalah secara penggiliran mingguan. Penambahbaikan SOP yang pertama, pemakaian pelitup muka diwajibkan. Kedua, murid bergejala tidak dibenarkan ke sekolah. Apakah maksud bergejala? 1. Demam suhu yang tinggi melebihi 37.5, batuk, seselma antaranya, hilang deria, rasa dan bau. Jadi jika katakanlah anak tuan-tuan dan puan-puan tidak batuk, tidak demam, tidak seselma tetapi hilang deria, bau dan rasa, maka anak tuan-tuan dan puan-puan tidak dibenarkan ke sekolah.
Yang ketiga, memastikan pengudaraan yang baik dalam kelas. Maksudnya di sini, semua langsir di kelas telah pun ditanggalkan dan kita akan menggunakan kipas dan tingkap akan dibuka. Yang keempat, membuat ujian kendiri COVID-19 sekiranya murid bergejala di sekolah. Maksudnya ialah, kalau di rumah anak tuan-tuan dan puan-puan sihat, tetapi apabila sampai di sekolah, tiba-tiba dia hilang deria rasa dan bau, maka pihak sekolah akan membuat ujian kendiri COVID-19 di sekolah. Ya. Bagaimanakah ujian kendiri COVID-19 ini? Nanti kita akan lihat secara terperinci dalam slide seterusnya. Kelonggaran peraturan. Apakah maksud kelonggaran peraturan? Murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya seragam yang ada tidak lagi sesuai untuk dipakai. Ya, maksudnya jika baju sekolah dah ketat, dah sendat, ya, murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai, kemas dan sopan, ya. Yang kedua, ketidakhadiran murid dengan surat makluman ibu bapa tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Jika anak tuan-tuan dan puan-puan tidak hadir ke sekolah, tulislah surat untuk memaklumkan ketidakhadiran murid. Ya. Kita pergi kepada pengawalan dan penyuraian murid atau pelajar di pintu pagar sekolah. Untuk sekolah kita telah memilih 3 model. Kita gabungkan ketiga-tiganya. Yang pertama, kita guna model yang kedua, iaitu laluan terarah dan sehala. Murid-murid dikendaki mengikut laluan terarah yang telah sedia ada di sekolah. Okey. Kemudian model 3, kawalan keberadaan murid oleh rela. Ya, kita menggunakan rela. Dan yang keempat, penyuraian murid secara berperingkat mengikut jadual waktu balik. Tuan-tuan dan puan-puan hendaklah menyediakan pengangkutan yang bersesuaian dengan masa murid balik secara berperingkat. Rujuklah jadual waktu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Pertama, pelitup muka perlu dipakai pada setiap masa. Pelitup muka berganda digalakkan. Kedua, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter pada setiap masa. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air dan sabun. Pihak sekolah telah menyediakan tempat untuk mencuci tangan dan juga telah menyediakan sabun. Okey, bagaimana jika anak tuan-tuan dan puan-puan terlupa membawa pelitup muka? Tidak apa, pihak sekolah menyediakan pelitup muka jika anak-anak tuan-tuan terlupa membawa daripada rumah ataupun rosak, pelitup muka tu rosak, pihak sekolah ada sediakan, ya. Tetapi saya mohon sebaik tuan-tuan dan puan-puan bekalkanlah pelitup muka kepada anak tuan-tuan dan puan-puan, kerana yang ada di sekolah ini tidak mampu untuk memberi setiap hari, ya, kepada anak tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita pun ada stok yang hanya mencukupi untuk kecemasan. Pensanitasi tangan boleh digunakan jika tiada air dan sabun. Pensanitasi tangan ada di dalam kelas, ya, ada di tempat-tempat yang strategik, maka murid atau guru atau warga sekolah akan gunakannya jika tiada air dan sabun. Saringan kesihatan dilaksanakan setiap hari di pintu masuk, ya. Kita akan cek suhu anak tuan-tuan dan puan-puan, ya. Begitu juga guru-guru dan warga sekolah. Jika suhu anak tuan-tuan dan puan-puan 37.5 darjah Celsius dan bergejala, maka kita tidak benarkan masuk ke sekolah. Kita akan hubungi tuan-tuan dan puan-puan untuk membawa anak tuan-tuan dan puan-puan ke
pusat kesihatan, ya. Keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Kawasan sekolah sentiasa bersih dan selamat untuk digunakan. Disanitasi dengan kerap, ya. Kita sanitasi semua kawasan sekolah, ya. Penggunaan pelindung muka digalakkan, iaitu face shield, ya. Itu digalakkan jika ada, ya. Pengurusan prasarana, pintu dan tingkap hendaklah sentiasa dibuka. Kita akur, kita akan buka dan pintu sentiasa, ya. Dan lansir tidak menghalang aliran udara. Lansir telah pun ditanggalkan di kelas-kelas dan di bilik-bilik khas. Penggunaan kipas digalakkan untuk tujuan pengaliran udara, manakala penyaman udara boleh digunakan termasuk di bilik-bilik khas yang memerlukan penggunaan penyaman udara dengan mengekalkan suhu 23 darjah Celsius sehingga 26 darjah Celsius. Penggunaan penapis udara mudah alih digalakkan. Kekerapan penggunaan bilik-bilik khas untuk tujuan PDP dibenarkan pada tahap minimum. Maksudnya di sini, jika tiada keperluan, guru-guru digalakkan menjalani PDP di bilik kelas sahaja, kecuali ada keperluan, itu pun dengan tahap minimum untuk pergerakan murid-murid ke bilik-bilik khas. Memastikan permaidani, tika dan skirting meja tidak digunakan di semua bilik PDP. Ya, kita telah ambil tindakan dan kita juga telah tandakan penjarakan fizikal di lokasi yang bersesuaian dalam kawasan sekolah. Dan penutupan sekolah adalah berdasarkan nasihat dan arahan PKD bagi kes positif. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan kena ambil maklum, jika ada kes positif, sekolah akan ditutup berdasarkan nasihat dan arahan daripada PKD. Ujian kendiri COVID-19 murid sekolah KPM. Untuk murid harian, ujian kendiri COVID-19 kepada murid dilaksanakan hanya kepada murid yang bergejala semasa berada di sekolah. Ada guru yang bertugas untuk menjalankan ujian kendiri COVID-19 kepada murid yang bergejala. Pihak sekolah perlu melupuskan kit ujian kendiri COVID-19 yang telah digunakan mengikut garis panduan pengurusan penggunaan kit ujian kendiri COVID-19 yang ditetapkan. Apakah tindakan susulan selepas ujian kendiri dilaksanakan? Jika keputusannya positif, menempatkan murid di dalam bilik isolasi. Kita ada 2 bilik isolasi. Yang kedua, memaklumkan kepada PKD tindakan selanjutnya berdasarkan nasihat PKD. Yang ketiga, memaklumkan kepada ibu bapa atau penjaga. Ibu bapa dan penjaga perlu menghantar anak yang positif COVID-19 ke fasiliti kesihatan berhampiran bagi penilaian kesihatan. Saya ulang sekali lagi, ibu bapa yang menghantar anak yang positif COVID-19 ke fasiliti kesihatan untuk penilaian kesihatan, ya. Maksudnya, apabila kita buat ujian kendiri COVID-19 dan didapati positif, tuan-tuan dan puan-puan akan kami hubungi dan tuan-tuan dan puan-puan perlu menghantar anak tuan-tuan ke fasiliti kesihatan berhampiran, ya. Murid yang telah tamat tempoh kuarantin dan disahkan bebas dari jangkitan COVID-19 boleh hadir ke sekolah. Tindakan susulan selepas ujian kendiri dilaksanakan dan keputusan negatif. Maklumkan kepada ibu bapa untuk menjemput anak pulang ke rumah jika bergejala. Ujian kendiri COVID-19 negatif, kami akan maklumkan kepada ibu bapa untuk menjemput anak pulang ke rumah jika bergejala.
Jika keputusan invalid, pihak sekolah akan mengulangi ujian saringan daripada awal. Susun atur kelas dengan penggiliran. Tuan-tuan dan puan-puan, sila rujuk pada slide ini. Kita dapati ada simbol orang. Ini adalah kumpulan A. Kita telah labelkan dalam kelas anak tuan-tuan dan puan-puan. Kumpulan A yang ada simbol orang ini, simbol murid. Meja kosong ini adalah kumpulan B. Jadi, apabila kumpulan A datang bersemuka, mereka akan duduk di meja yang ada label A. Kemudian bila kumpulan B hadir ke sekolah pada minggu hadapannya, mereka akan duduk di meja yang ada label B. Maka anak tuan-tuan dan puan-puan tidak duduk di meja yang sama, yang berkongsi meja, berbeza meja dan kerusi. Pada waktu rehat, semua murid makan di dalam kelas semasa waktu rehat dengan seliaan guru. Makanan akan dijual di kantin dan murid bolehlah membeli makanan jika tuan-tuan dan puan-puan tidak membekalkan anak tuan-tuan dengan bekal makanan. Saya menggalakkan bekalan makanan dibawa daripada rumah. Dan diharap murid tidak berkongsi makanan bersama kawan-kawan. Kelas yang menggunakan penyaman udara, murid akan makan di ruang terbuka bersama dengan seliaan guru. Tetapi di sekolah kita, semua kelas tiada penyaman udara. Aktiviti sukan dan co-curriculum di sekolah. Kelas PJPK dibenarkan dengan syarat murid hendaklah memakai pakaian sukan dari rumah. Murid hendaklah memakai pakaian sukan dari rumah, manakala aktiviti co-curriculum tidak dibenarkan. Sekali lagi, ketidakhadiran murid, sekiranya ibu bapa atau penjaga memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah, ketidakhadiran tersebut tidak akan dianggap sebagai satu kesalahan disiplin, tetapi ibu bapa atau penjaga perlu memaklumkan ketidakhadiran murid kepada pihak sekolah untuk tujuan rekod. Pengurusan sekolah yang mempunyai kes positif COVID-19. Pertama, sekolah memaklumkan kepada PKD dan melaporkan dalam sistem aplikasi data COVID-19. Kedua, PKD membuat penilaian risiko bagi menentukan tindakan seterusnya. Sekali lagi, sebelum saya mengundur diri, saya berharap sebarang pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan boleh kemukakan ke dalam Kusel Discuss ataupun majukan kepada guru kelas tingkatan 5 ataupun guru mata pelajaran. InsyaAllah saya akan cuba bantu tuan-tuan dan puan-puan yang di bawah kawalan pengetua. Kita akan bantu. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan adalah sangat penting untuk tuan-tuan dan puan-puan memastikan anak tuan-tuan dan puan-puan sihat, tiada gejala untuk hadir ke sekolah. Dan apabila balik sekolah, saya mohon supaya tuan-tuan dan puan-puan pastikan anak-anak balik segera dan tidak berada di luar kawasan sekolah menunggu terlalu lama. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan pastikan anak-anak mempunyai duit yang mencukupi untuk membeli makanan di kantin. Kerana kita akan balik lewat, dia yang akan balik pukul 3 dan sebagainya, rujuklah jadual waktu anak-anak Jadi pesanlah kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan beli makanan yang mencukupi, makanlah di dalam kelas dengan penyeliaan guru buat murid-murid cikgu sertakan sekali simulasi SOP sekolah kita Cikgu harap kamu akan tengok betul-betul jalan sehala pergi masuk kelas duduk dalam penjarakan fizikal, ikut label. Kemudian pergi tandas jalan sehala, balik sehala dan SOP di kantin berbaris dalam penjarakan fizikal dan makan di dalam kelas. Cikgu galakkan kamu membawa bekalan makanan sendiri, juga membawa sudu, garpu dari rumah kerana mengelakkan terlalu ramai yang pergi ke tandas untuk membasuh tangan.
Jadi, tontonlah simulasi selepas kamu mendengar taklimat PK pentadbiran Puan Rosyatimah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyatimah binti Muharram, PKP SMK Kusel, akan meneruskan dengan bahagian pengoperasian pembelajaran dan pengajaran di rumah. Pengoperasian kehadiran murid secara penggiliran. Murid-murid tingkatan 5 pada tahun ini 2021 bermula pada 18 hari bulan 10 akan dipecahkan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B, di mana keseluruhan murid tingkatan 5 ini akan dipecahkan kepada dua bahagian. 50% murid akan hadir ke sekolah dan 50% lagi murid akan menghadiri kelas PDPR di rumah. Jadi bermula pada minggu pertama, iaitu pada 18 hari bulan 10, kumpulan A akan hadir ke sekolah untuk mengadakan atau menjalani PDP di sekolah, manakala kumpulan B akan menjalani PDPR secara kendiri di rumah. Berikutnya pada minggu kedua, kumpulan A akan pula menjalani PDPR secara kendiri, manakala kumpulan B akan hadir ke sekolah untuk menjalani PDP bersemuka, dan begitulah seterusnya. Katakan dalam satu kelas itu ada 30 orang murid. Jadi pada minggu pertama, kumpulan A yang terdiri daripada 15 orang murid akan hadir untuk PDP bersemuka bersama guru di sekolah, manakala kumpulan B, 15 orang lagi murid akan menjalani PDPR secara sendiri di rumah. Manakala pada minggu kedua, kumpulan A pula akan menjalani PDPR secara sendiri di rumah, dan kumpulan B akan hadir ke sekolah bersemuka bersama guru-guru di sekolah. Kita akan jalankan secara penggiliran ini. Apa yang akan dijalankan semasa PDP ialah semasa murid hadir untuk kumpulan A, semasa murid hadir ke sekolah pada minggu pertama, mereka akan menjalani pembelajaran, pemulihan dan pengukuhan bagi beberapa tajuk yang mereka belum laksanakan. Jadi contohnya kalau pelajar itu sudah habis tajuk untuk tingkatan 5, mereka dah habis belajar semua tajuk. Jadi apa yang mereka akan belajar di sekolah ialah guru akan memberi soalan-soalan latihan secara topikal dan akan membuat perbincangan dengan murid berkenaan topik tersebut. Seterusnya, guru akan memberi bahan-bahan untuk murid buat latihan di rumah semasa mereka menjalani PDPR. Manakala untuk kumpulan B yang sedang menjalani PDPR di rumah, mereka akan dibekalkan dengan bahan-bahan sebagai persediaan untuk mereka datang ke sekolah pada minggu berikutnya. Dan pada minggu kedua, kumpulan A pula akan menjalani PDPR, di mana mereka akan membuat latihan tugasan tentang yang telah diberikan oleh guru semasa PDP di sekolah. Selain daripada itu, mereka juga akan membuat persediaan tajuk-tajuk ataupun topik-topik ulang kaji untuk minggu yang ketiga. Manakala kumpulan B, mereka yang hadir ke sekolah ini, mereka hadir ke sekolah dan mereka akan membuat sesi pembelajaran, pemulihan dan pengukuhan latihan yang telah diberikan oleh guru-guru semasa mereka berada PDPR, ataupun semasa minggu pertama lah. Pada minggu kedua, mereka akan bincangkan tajuk-tajuk yang mereka dah buat persediaan di rumah, dan mereka akan membuat ulang kaji semula di sekolah. Perkara yang sama akan diulang untuk minggu ketiga, keempat dan seterusnya. Kita akan lihat tanggungjawab murid. Tanggungjawab murid ialah untuk hadir secara bergilir-gilir, secara mingguan dan mengikut jadual waktu yang telah disediakan.
Okey, jadual waktu akan dikongsi kepada anak murid melalui guru tingkatan masing-masing. Selain daripada itu, guru juga akan memberikan bahan bagi murid-murid membuat persediaan untuk pelajar yang menjalani PDPR di rumah. Okey, jadi tanggungjawab murid ialah untuk mendapatkan bahan, tugasan dan penjelasan daripada guru-guru mata pelajaran dan guru tingkatan lah. Kemudian seterusnya, murid-murid juga perlu merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Murid-murid tidak tertakluk kepada jadual waktu PDP semasa bersemuka. Okey, apabila murid-murid sedang PDPR, mereka tidak tertakluk kepada jadual semasa PDP. Okey, jadi semasa PDPR, murid-murid boleh merancang masa belajar bersama ibu bapa di rumah. Okey, contohnya menyediakan jadual belajar sendiri dengan bantuan ibu bapa untuk mereka menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Sekiranya mereka menghadapi masalah, murid-murid boleh berhubung dengan guru-guru untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru tersebutlah. Jadi pada sebarang masa, murid-murid boleh menghubungi guru atau bertanyakan penyelesaian masalah yang mereka hadapi semasa PDPR. Okey, selain daripada itu, murid-murid juga perlu membuat persediaan untuk sesi PDP di sekolah pada minggu berikutnya. Okey, bahan-bahan untuk murid buat semasa persediaan ini akan diberikan juga oleh guru-guru mata pelajaran sendiri. Okey, itu adalah peranan murid-murid sebagai persediaan sama ada mereka datang secara bersemuka ataupun secara PDPR. Manakala peranan ibu bapa dan penjaga, pihak sekolah sangat memohon kepada ibu bapa untuk memberi kerjasama bagi memastikan anak-anak dan anak jagaan hadir ke sekolah mengikut jadual penggiliran yang telah disediakan oleh pihak sekolah dan mengikut ketetapan masa yang telah diberikan. Okey, waktu hadir dan waktu balik sekolah. Yang kedua, selain daripada itu, ibu bapa juga diharap dapat memastikan anak dan anak jagaan melaksanakan tugasan ataupun aktiviti PDPR secara sendiri yang telah disediakan oleh guru. Okey, kami mohon ibu bapa memantau anak-anak, melihat anak-anak ini melaksanakan tugasan dan aktiviti yang telah diberikan oleh guru. Selain daripada itu, ibu bapa juga diharap dapat membantu anak ataupun anak jagaan mendapatkan maklumat berkaitan dengan sesi PDPR. Okey, selain daripada itu adalah sangat diharapkan supaya ibu bapa berkomunikasilah dengan guru-guru mata pelajaran ataupun guru kelas anak-anak dari semasa ke semasa untuk mendapatkan maklumat tentang pembelajaran anak-anak. Okey, selain daripada itu, ibu bapa juga diharap dapat menyokong pembelajaran anak-anak jagaan dengan memberikan bimbingan, motivasi dan kata-kata nasihat supaya anak-anak ni sentiasa dalam keadaan fokus terhadap pelajaran mereka. Terutama sekali mereka akan menduduki SPM pada awal tahun 2022 nanti. Okey. Saya bagi pihak sekolah SMK Kuala Selangor mengalu-alukan semua anak-anak murid tingkatan 5 untuk hadir semula ke sekolah untuk meneruskan dengan PDP secara penggiliran, sama ada hadir ke sekolah secara bersemuka ataupun PDPR di rumah. Okey, selamat datang ke sekolah. Okey, semoga kecemerlangan akan terus digenggam oleh semua murid tingkatan 5 dan semua warga sekolah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.